其实如果说你要跟一个外国人结婚，你更重要的是两个人是这个为了真的爱在一起，因为在这个过程当中要办很多的这个手续是非常麻烦的，对吧？所以说如果你没有一定的这个耐心，真的会这个半途而废。Sharing is caring, but it's more than that. Sharing is life changing. Sekarang bersama saya di studio, mungkin saya akan ngobrol sedikit dengan suaminya Fanny, biar ada beberapa informasi perspektif ketika orang luar negeri di Indonesia dan gimana kalau beberapa peraturan yang ada di luar negeri. Hao, Shanpeng, ni hao. Hai. Oke, Shanpeng juga sudah bisa bahasa Indonesia lah ya. Ya, ketika ya. Sedikit-sedikit. Mungkin saya mau bertanya kepada Shanpeng itu adalah, tadi kan kami ada nanya tentang, saya akan bicara lebih pelan lagi. Oke. Menikah dengan orang Indonesia. Ya. Ketika Fanny, kan sekarang kan tadi kita ada bicara tentang bagi aset. Bagi harta. Pisah harta. Kalau misalnya Fanny menikah dengan kamu, dia kembali ke Tiongkok, dia punya hak nggak sih dapat harta kamu? Saya membantu bertanya. 中国的规定是这样的，如果说你结婚之前买的房、买的车，那么就属于这个你个人的财产。如果说你结婚了之后，你跟你的老婆一起来赚钱买的一些房子啦、车啦，就属于两个人的共同财产。哦，那个也是可以啊。对，就是你的老婆在你的国家，就是他们就是工作，他们也是一起跟你在一起赚钱。对，可以，那个财产就是两个的。对，是属于两个人。啊，不是你的一个。不是，因为是那个很好呢。已经结婚了，所以说就属于是两个人共同财产。好吧。OK， 如果就是你还没结婚的时候，你有很多的财产，那个是他不能拿的。对，不能拿的。不能拿的。OK， 所以那个结婚好了，就是你有财产一起赚钱在中国吗？因为我们在中国只是1年的时间，所以说只是简单的工作生活，也没有说什么太多的钱你们赚的哦，所以那是没有啦。对，只是生活而已，生活了1年多一点时间，没有特别久。OK， 为什么你要结婚跟印尼女儿？为什么没有在中国？是这样的，刚开始是在这边工作嘛，所以说工作的时间比较久了，然后也习惯了这边的生活环境，而且在这边结婚跟中国来比的话比较简单一些。比较简单，为什么？因为印尼女儿简单更中国女儿更简单，没有太多的要求吧。比如说在中国，如果你要跟一个女孩结婚，如果你没有车没有房，那是非常难的。非常难的，就是你以前那是有了嘛，但是有了没有很大的啦。我也不喜欢那种方式来结婚吧。如果说一个人只是说看你的条件，有房有车有工作，他就跟你结婚。如果你没有房没有车，他就不跟你结婚。我觉得这种结婚是没有意义的。为什么结婚的意义？是你的结婚的意义是什么呢？结婚的意义一定要生活在一起，然后开心，然后可以有一个稳定的家庭。有想法要回家中国住吗？应该会有回，但是可能会每年回几个月这样，因为毕竟我在中国还有父母。Anak Anda kan dia punya hak juga untuk mendapatkan hak yang ada di Tiongkok, benar ya? Anak Anda ni孩子啊nanti kalau dia sudah dewasa, ikut saya ke Tiongkok, dia punya. Dia bisa punya dapat hak. Ya. Oke, hak-hak seperti apa yang dia bisa dapat? Seperti rumah lah atau uang dipen. Oh, berarti kayak rumah yang sudah kamu punya nanti mau diwariskan kepada dia itu juga boleh. Ya, boleh. Oke, jadi tapi kalau misalnya untuk hak yang dari pemerintah seperti mungkin sekolah dan semuanya itu bisa juga mendapatkan hak-hak tersebut. Bisa. Kalau dia mau pindah ke sana. Tapi kalau misalnya si anak tidak memilih untuk menjadi warga negara sana, dia tetap mendapatkan 2 warga negara, apakah di Tiongkok bisa? Atau dia wajib memilih satu? Cuma pilih satu aja.
pilih satu Pilih aja. satu. Apa harapan kamu? Dia ikut ibunya atau ikut kamu? Itu dia pilih Indonesia atau Jinggo semua boleh lah, tidak apa. Saya semua terima. Ya. Kamu terima saja. Oke. Yang penting dia tenang. Yang penting dia apa? Dia tenang. Sanpeng, mungkin kita sharing sedikit. Apakah di Tiongkok pernikahan dengan warga negara asing, berarti kan kamu sebagai orang Tiongkok yang menikah dengan warga negara asing, Ya. sebenarnya itu urus-urus segala-galanya itu mudah atau sulit nggak sih? Urus semua surat. Sulit juga, banyak pula. Jadi artinya orang Tiongkok mau menikah dengan warga negara asing juga agak sulit lah ya peraturan-peraturannya. Ya. Apakah di Tiongkok menikah harus sama agama atau sama kepercayaan gitu nggak sih? Kalau di Jinggo Bebas. bebas ya. Oh bebas mau Ya. menikah dengan siapapun, Ya, berbeda semua boleh, ya. keyakinan dan semuanya. Ya. Oke. Nah ketika mengurus nih waktu kamu datang kemari, kan dulunya memang bekerja dulu terus kemudian menikah. Ya. Apakah dari pihak Sanpeng sendiri saat ini di Indonesia dapat duit ini misalnya, boleh nggak sih mendaftarkan atau membeli aset kamu di Tiongkok di waktu bersamaan? Padahal kamu lagi nggak stay di sana. 如果说我在这里赚了钱，要想在中国买房买车，我这个本人一定要回中国比较好，是要签字的。OK， 如果你回中国也是可以啊，回一天 sign go back can。对，因为在那边会有人帮你代办，也可以的，代办很多代手续。办给你也是可以啦。 Yeah. 应该就是因为你有那个kamu adalah warga negara sana, jadi kamu berhak aja kapan aja mau beli barang juga di sana, walaupun sebenarnya kamu dapat uangnya di negara lain gitu. Tapi kamu juga di sini kan nggak bekerja kan, ikut istri ya berarti ya. Sekarang ikut. Semuanya ikut istri ya. Yeah. Karena kamu nggak boleh punya aset kan di sini. Yeah. Tidak bisa. Itulah kira-kiranya. Kita bicara tentang pernikahan budaya. Oke, ini beda budaya kan. Walaupun Fani atau mungkin orang Indonesia ada beberapa yang orang keturunan Tiongkok gitu ya, keturunan lah ya. Keturunan tahu udah berbeda berapa generasi. Sebenarnya di dalam pernikahan kamu merasa ini ada banyak beda budaya nggak sih? Orang Indo dan orang Tiongkok. 会有一些不一样的，比如说这边的人可能想法比较简单，然后如果说生活工作不会像中国那么快，我们很慢吧？这边是吗？更轻松一些。是吗？是的。比如说你在中国你要工作，你是不可以迟到的。如果你连续迟到2次或者3次，你的领导是不会管你是什么理由的，就是你可以自动离职。不像在这边，你可以先喝咖啡，然后再吃粿条，不一样。 Jadi di sini teman-teman saya bertanya sebenarnya kan beliau itu tinggal di sini, jadi aku pengen tahu tentang budaya bedanya. Jadi kalau orang Tiongkok itu jangan pernah kamu ada segala alasan kamu itu mengatakan terlambat lah, karena segala alasan itu tidak diterima. Kalau di Indonesia kan terlambat udah sampai di kantor masih bisa minum kopi, masih bisa tenang gitu. Jadi memang beda banget ya budaya di sana itu kayak dikejar waktu. Tapi di Indonesia itu lebih tenang. Mungkin karena itu kamu jadi suka Indonesia. Biar hidup itu nggak begitu stres ya. 就是因为这边更轻松，所以说会让人更喜欢这里。如果你在中国，你会发现早上很多人吃早餐只是10分钟、5分钟，有的人会边走路边吃饭，就是为了追时间，不要迟到。对，就是中国人看到时间那个很近的，我们要很快，是这样子吧 ？OK。Nah berarti ini alasan kamu kenapa kamu lebih menikmati di Indonesia. Padahal sebenarnya di Tiongkok mudah nggak sih dapat duit gitu? 赚钱在那边简单吗？那个很难的，因为每一个行业，如果你做得很好，会出来有人来模仿你。所以说，如果你一个行业你做得很成功了、很好的时候，肯定会出来有人来模仿你的产品，模仿你的经营方式。所以说，竞争是比较 Oke. Dan juga yang nah berarti menikah dengan berbeda budaya sulit nggak setelah kamu benar-benar menjalaninya? Bahagiakah atau tidak? Sampai sekarang saya rasa bahagia. Oke, apa? Ya. Dia report dulu loh. Iya, berarti kamu merasa bahagia lah ya.
bahagia dengan menikah dengan orang Indonesia dan selama ini pernikahannya juga bahagia. Walaupun padahal banyak beda budaya. Boleh mungkin sebutin satu beda budaya selama menikah dan gimana kamu menyelesaikannya? Mungkin dengan perbedaan budaya mendidik anak. 比如说你讲一个咯。比如说这个吃的方面吧。比如说吃的方面，你们这边更多的是pakai minyak goreng. Oh, pakai minyak goreng. Oke. Di Tiongkok nggak pakai minyak goreng. Karena nanti Tiongkok kita rasa semua pakai minyak goreng tidak sehat. Banyak minyak. Ya. Orang sini dikit-dikit semua minyak goreng. Ya, sini ikan semua goreng. Pasti istrimu nggak bisa masak dia goreng terus ya. 他也很少做饭，更多是我做。 Oke. Berarti artinya seperti misalnya dengan cara makan. Gimana kalian berdua menyelesaikan ketika ada perbedaan budaya? Sekarang kita bahasnya budaya, Wenhua. 这个文化，你见到没有很多的 different 啊？可能我住在这里太久了，我没有所以感觉，你没有感觉到没有感觉到有什么不一样的。对，没有太多的差别。你感觉到就是变印尼人了啦？呀，我改变的太快了。你改变太快了啦！因为你的老婆很棒哦，改变你就是想到这是印尼很棒的地方，住了在这边，是吗？应该是因为我在这边生活太久了，所以说已经习惯了这边的风土人情。好，就是在后面你有什么ada nggak sih pesan yang ingin kamu sampaikan kepada teman-teman warga negara Indonesia, karena yang nonton udah pasti warga negara Indonesia, bukan warga negara asing. Warga negara Indonesia ketika mereka harus menikah dengan warga negara asing gitu, ada nggak pesan dan pesannya? Pesan kepada mereka apakah itu gitu? 你的意思就是说，让我说一下，就是说，比如说有中国人要，不是有中国人有印尼人，如果他们要结婚跟外国人， Oke. Jika ada orang Indonesia yang pengen menikah dengan orang luar negeri, kan kamu sebagai orang luar negeri, dari sisi orang luar negeri kan, mungkin boleh sharing sedikit pesan yang mau disampaikan. 其实如果说你要跟一个外国人结婚，你更重要的是两个人是这个为了真的爱在一起，因为在这个过程当中要办很多的这个手续是非常麻烦，对吧？所以说如果你没有一定的这个耐心，真的会这个半途而废。再一个就是，既然你要跟一个外国人结婚了，你就要接受他们的一些习惯，能够融入当地的这个生活环境，这样是最好的。不要，比如说我现在在印度尼西亚，不要想着所有的习惯都要像中国一样，那个也是不可能的。比如说一定要这个入乡随俗，这样你才可以适应这边的慢节奏的生活。比如说该喝咖啡的喝杯咖啡，有什么问题和朋友多来交流。Thank you very much, 三鹏，谢谢你哦，你的时间，就是我要跟你的老婆讲话吧。Oke, Fanny, kita sudah ngobrol panjang tadi tentang peraturan-peraturan, juga tadi ngobrol sama suami tentang bagaimana tanggapan dia menikah dengan orang Indonesia atau mungkin orang luar negeri yang menikah dengan orang Indonesia. Sekarang mungkin dari Fanny sendiri ada nggak sih kesimpulan, tips-tips yang ingin diberikan kepada teman-teman yang mungkin memilih untuk menikah dengan warga negara asing? Oke, jadi jika Anda hendak menikah dengan seorang warga negara asing, pertama pahamin dulu peraturan di negara kita sendiri, seperti yang sebelum-sebelumnya kita bahas tadi ya. Terus pahamin tentang, itu yang pertama ya. Yang kedua, pahamin tentang peraturan di negara pasangan Anda. Jadi itu dua harus diikuti ya. Nah, ketiga adalah tentukan di mana Anda stay. Di Indonesia kah atau di luar negeri? Jika di luar negeri, apa kebutuhan Anda untuk stay di sana? Misalnya visa itu banyak tipe, visa apa ya. Kemudian itu yang keempat itu adalah rencana hidup. Semua pasangan setelah hidup itu, misalnya kamu di sana, setelah menikah ya, kamu di luar negeri, kamu jadi apa gitu. Misalnya jika pasanganmu yang di Indonesia
nafkahnya apa gitu, itu harus ditanya ya. Jadi bukan serta-merta ikut saja, tapi dipikirkan itu untuk stay berapa lama dan nafkahnya apa gitu, kerjaannya apa, penghasilannya apa. Itu aja sih, daripada susah memikirkannya. Jadi penting cinta ya, seperti kata Mr. Chang tadi, yang penting cintanya benar ya, jalankan saja, tidak susah amat. Ketika cinta berbicara, semua juga bisa menjadi solusi dari segala masalah, ya kan? Iya betul. Jadi asalkan menikah itu memang sah untuk menikah untuk cinta ya. Karena banyak juga human trafficking yang bersifat nikahnya itu untuk suatu tujuan tertentu gitu. Oh banyak ya? Banyak sih. Oke, jadi apalagi kalau mereka memanfaatkan dengan menikah dengan orang luar. Terutama perempuan Indonesia itu gampang dirayu. Oke, jangan gampang dirayu. Ketahui dulu pasangan Anda, seluk-beluknya, keluarganya, backgroundnya gitu. Jadi jangan asal diajak nikah ya yuk nikah gitu. Sampai di sana salah pula. Belum tentu ya. Bisa jadi bukan sampai di sana, bisa jadi situ menikah dengan sini tujuannya hanya untuk menguasai, misalnya membuat Anda sebagai jalur untuk si pasangan dia untuk memiliki aset untuk segala macam gitu. Ya, jangan salah di situ. Baik, terima kasih sekali kepada Fanny yang sudah berkenan untuk berbagi. Semoga nanti ini akan bisa menjadi informasi kepada teman-teman yang memilih untuk menikah dengan warga negara asing. Thank you so much. Thank you. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga perbincangan saya dengan Fanny bisa memberikan informasi kepada Anda yang memutuskan untuk memilih menikah dengan warga negara asing. Tentunya bagi Anda ini masih banyak sekali informasi yang bisa Anda dapatkan. Anda boleh saja langsung follow di Instagramnya Perca Indonesia ataupun Perca Sumut, karena ini adalah organisasi pernikahan campuran yang memudahkan Anda untuk mendapatkan informasi berdasarkan pengalaman mereka secara langsung. Tentunya kita disclaimer, perbincangan kami ini kebetulan beliau, teman saya ini kan menikahnya sesama dengan warga negara asing tapi Asia. Akan berbeda lagi ketika mungkin dengan yang benua lainnya, Eropa, Amerika dan segalanya. Yang pasti tadi tipsnya tetap sama, pelajari hukum yang ada di negara kita, pelajari hukum yang ada di negara mereka, tapi jangan lupa untuk pelajari apa? Pelajari siapa mereka sebenarnya, agar cinta ini benar-benar tumbuh dan pernikahan Anda itu bisa langgeng sampai nenek. Jika video ini bermanfaat, Anda boleh klik like, terus kemudian komen dan subscribe. Dan Anda juga bisa dengarkan Lisa Chang Show di Spotify dan Google Podcast. Sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you very much. Sharing is caring, but it's more than that. Sharing is life changing.